Itu dia package yang disediakan khas oleh rakan kita Audi. Okey, kita masih lagi menyentuh mengenai demokrasi dan undi awal bersama dengan dua tetamu kita, seorang di studio, seorang lagi melalui Google Meet. Terus saja saya nak bertanya kepada doktor. Kita menyentuh mengenai demokrasi. Kita selalu memberikan tumpuan kepada dua calon yang dikatakan nama-nama besar ini. Tapi bagaimana pula dengan calon bebas? Kerana kita selagi rasa layak boleh saja bertanding. Tapi adakah calon bebas ini mampu untuk memecahkan gelombang yang kita rasakan ini sekarang? Secara sejarah politiknya, sukar sebenarnya untuk kita melihat calon bebas itu mampu untuk melawan politik arus perdana. Sebab dalam politik Malaysia ini memang kita tak dapat nafikan, kita dapat terpisah daripada dua blok politik, sama ada kerajaan ataupun pembangkang. Bebas ni mungkin boleh dibuat, tetapi sukar untuk mendapatkan sokongan yang jauh lebih besar atas banyak faktor lah yang kita boleh lihat. Jadi saya lihat keberadaan calon bebas ini pada saya cukup sekadar untuk memeriahkan suasana demokrasi tanpa menjejaskan ataupun memberi banyak kesan politik kepada kedua-dua blok, sama ada blok kerajaan ataupun blok pembangkang. Ya, jarang-jarang berlaku. Cuma saya teringat ada di satu kawasan sehingga 9 penjuru calon bebas juga menjadi suatu kelebihan pada beliau di sana kerana mungkin 9 penjuru itu ada merupakan variasi pilihan kepada pengundi. Cuma Prof. Dr. Azizuddin tadi disebutkan tentang peratusan keluar mengundi. Kita seringkali menyebut dan juga menjangkakan peratusan keluar mengundi. Kalau diikutkan kepada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Johor tempoh hari yang berlaku, hanya 55% keseluruhan di peringkat negeri yang keluar mengundi. Jadi apakah pada kali ini digambarkan sebagai political fatigue ataupun keengganan mengundi itu disebabkan oleh kelelahan politik, menyebabkan peratusan mengundi itu mungkin hanya akan kekal pada sekitar 55 mengikut kepada keputusan negeri tempoh hari, Doktor? Saya rasa menjangkakan lebih tinggi kali ini sebab kita tahu faktor pilihan raya negeri Johor yang lalu kerana masa itu masih lagi COVID dan juga ada kebimbangan lah untuk ramai turun untuk keluar mengundi, dan seingat saya ketika itu, sebab saya pun berada di Johor ketika itu memang sepadan pun ditutup orang yang daripada Singapura pun tak boleh nak pulang untuk mengundi ketika itu jadi ada kesan lah kepada peratusan keluar mengundi itu yang mendapat jumlah dalam 55% tu tapi kali ini dah buka dan orang pun memang tertarik cuma isunya selalu sama ada orang ada kelapangan untuk keluar mengundi atau tidak pengundi di situ jadi dalam konteks ini saya menjangkakan dia akan mengikut trend apa yang berlaku dalam PRU lepas dan PRN Jadi konteks kalau PRU lepas dah 75% kalau PRN tu ikut negeri tapi average-nya dalam 70% lah jadi dalam konteks ini saya rasa mungkin juga kadar keluar mengundi akan mencapai tahap 70% tu jadi saya rasa ini memberi cabaran lah sebenarnya kepada semua parti yang tambahan daripada yang sebelum ni itu ke arah mana peta pengundian itu jadi saya melihat bahawa ini menyebabkan berlakunya persaingan sengit lah antara parti-parti politik, khususnya parti yang dua parti yang dominan itulah Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional dan cuma saya nak tambah sikit, ada soalan tadi yang berkaitan dengan calon bebas tu dia sekiranya dalam konteks ini kita nampak persaingan sengit tu di Simpang Jeram tu jadi kalau peristiwa yang berlaku ataupun keputusan yang berlaku di Sungai Kandis tu boleh bawa dia ke sini maksudnya calon bebas tu kadang-kadang dia mengganggu, maksudnya dia memecahkan undi dan undi yang sepatutnya dimenang oleh satu parti tapi berpindah ke parti yang ketiga, jadi menyebabkan parti yang itu kalah itu berlaku pada Pakatan Harapan kalah di Sungai Kandis oleh kerana faktor ada parti muda yang bertanding dan juga mendapat jumlah undi di situ kerana orang yang protes dia tak setuju dengan dua-dua parti ini tapi dia akan mengundi calon bebas jadi cuma inilah dalam konteks ini saya rasa pernah berlaku dan cuma dalam konteks yang sekarang ni mungkin tak akan berlaku lah sebab tumpuan semua sekarang ni tertumpu pada dua parti yang bersaing ini tapi kalau berlaku seperti mana di Sungai Kandis, maksudnya ini yang menyebabkan inilah ada peranan calon bebas itu untuk menyebabkan satu-satu parti itu kalah dan satu-satu parti itu menang lah dalam pilihan raya pecah undi lah.
Tapi kalau kita bercakap mengenai peratusan jumlah mengundi, jika dahulunya kita boleh, lebih kurang kita boleh predict lah. Kita boleh kira-kira berapa tambah tolaknya. Tapi sekarang ni terlalu banyak variable, banyak sangat faktor-faktor yang memainkan peranan mengenai keputusan ataupun peratusan keluar mengundi ini. Untuk di Johor sendiri, kalau kita berfikir secara psikologinya, orang akan beranggapan 2 kawasan saja, 2 tempat saja, perbaloi ke saya nak balik. Jadi mungkinkah itu boleh menurunkan lagi peratusan keluar mengundi nanti? Ya, saya rasa memang sebab seperti kita sebut kan, kalau orang ramai keluar mengundi itu kerana faktor pilihan raya ini beri kesan signifikan kepada peringkat sama ada persekutuan ataupun negeri. Tapi dalam konteks ini tidak ada signifikan sebab kerajaan tak jatuh, kerajaan sama aja. Bila satu kursi je, kalau kerajaan kalah kan, kalau menang pun kekalkan status quo kan, begitu kan. Jadi kemungkinan ada yang merasakan tak perlu keluar mengundi dah. Mungkin juga dia rasa parti yang sebelum ini boleh menang kekalkan. Tapi realiti sebenarnya biasanya mungkin tak berlaku menyebabkan bila kadar keluar mengundi jatuh, menyebabkan parti yang tak sepatutnya menang jadi menang. Sebab pengundi-pengundi yang sepatutnya menyokong parti menang itu tak keluar mengundi sebab terlampau complacent ataupun yakinlah untuk menang. Jadi sudah kalah. Yang pernah berlaku ini, tak salah saya, di Kuala Terengganu, pilihan kecil Kuala Terengganu beberapa tahun yang lalu lah, lama dah, dalam 10 tahun yang lepas saya rasa. Jadi itu yang menyebabkan saya rasa penting juga PRK ini untuk rakyat turun. Jadi gunakan tanggungjawab itu sebagai pengundi yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan untuk mengundi. Kerana kadang-kadang kita anggap boleh menang, cuma parti yang kita nak tu kalah. Jadi menyesal kemudian tu perlu tunggu 5 tahun lagi untuk pilihan raya kemudiannya untuk memilih semula parti yang mereka sokong. Jadi saya rasa dalam konteks ini semua yang layak mengundi di sepajaran dan juga di pulau kena turun dan menunaikan tanggungjawablah, pastikan parti yang mereka nak itu kekal mentadbir kawasan tersebut dan juga selesa, maksudnya mereka merasa gembiralah memilih parti yang mereka nak berbanding dengan kecewa kemudian apabila tidak keluar mengundi lah. Ya, itu yang berlaku sebenarnya pada PRU DUN yang ke-15 baru-baru ini, apabila kita melihat ada beberapa kawasan yang menang majoritinya tidak banyak, 40, 50. Jadi ini bermaksud satu undi itu juga sangat berharga. Jadi kita tunggu juga sebenarnya hari ini bagaimana peratusan keluar mengundi untuk undi awal kali ini. Tapi masih terlalu awal. Awal lagi. Memang undi awal ni awal sangat. Ya, terlalu awal. Kita saksikan pada tarikh Sabtu nanti, insya-Allah. Kita ada perkongsian juga berkisan kita nak bawakan bersama dengan anda pakej kisah rakyat Malaysia yang mana Batik Johor akan dikongsikan bersama dengan rakan pelapor. Kita nak bersama dengan rakan pelapor kita. Okey. Silakan kita terus bersama dengan Munawar. Silakan Munawar. Ya benar Ismail dan juga Syafiqah. Kita ingin berkongsi juga kepada penonton pada ruang dan ketika ini berkenaan dengan kisah rakyat Malaysia, iaitu berkenaan produk batik Johor, bagaimana implikasinya mampu menjana pendapatan dalam kalangan masyarakat setempat. Jom sama-sama kita saksikan pakej istimewa ini.